الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 67. Muka surat 67 baris ke-8 daripada bawah. Baris yang ke-8 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan hakikat ruh tidak mengetahui akan dia akan hakikat ruh melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malakul maut ialah yang mengambil nyawa. Dan wajib beriman bahawa mati itu dengan rentahan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mesti tiap-tiap yang bernyawa itu mati. Dan hakikat ruh salah satu daripada 10 perkara yang tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada ruh. Kemudian hakikat ruh, sebenar-benarnya ruh ni, apa dia ruh? Tidak mengetahui akan dia akan ruh melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Lagi akan bertanya akan engkau ya Muhammad dari berkenaan dengan ruh. Qul ruhu min amri rabbi, jawab olehmu, ruh adalah pekerjaan Tuhanku. Yang mengetahui hakikat ruh adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana ruh ni adalah satu zat yang Allah Ta'ala perintahkan malaikat tiup kepada jasad. Bila tiup pada jasad, maka jasad tu akan hidup. Kemudian apabila ruh tu, iaitu satu zat, dicabutkan daripada jasad, maka jasad tu akan mati. Itu dia ruh. Kemudian apa hakikat ruh yang sebenar? Itu tidak mengetahui melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang mengetahui berkaitan dengan hakikat ruh. Dan malakul maut ialah yang mengambil nyawa. Dan malakul maut ialah yang mengambil nyawa. Malaikat Israel yang mengambil nyawa dipanggil malakul maut. Kita kadang-kadang sebut dengan malikil maut. Tak? Kaf, mim, lam, kaf. Kaf tu baca bagi depan ada ketika, baca bagi atas ada ketika,
baca baris bawah ada ketika. Kaf tu lah. Mim, lam, kaf. Kaf tu ada ketika baca baris hadapan, baris di atas, baris di bawah. Kemudian lam tu, lam tu yang kita nak bicara. Sama ada malakul maut ataupun malikul maut. Tapi kita biasa sebut dengan bukan malikul maut, maliki. Kah kita baca baris bawah. Kah tu tak apalah. Cuma hak lam tu baca dengan baris atas ataupun baca dengan baris bawah. Malakul maut ataupun malikul maut, ataupun orang kita sebut dengan malikil maut. Dia boleh baca kedua-dua tu. Baca malakul maut pun boleh, baca malikul maut pun boleh. Yang biasa kita sebut dengan malikil maut. Disebut dengan malikil maut. Tapi nak comelnya baca dengan malakul maut. Lam tu bagi atas. Itu lebih baik. Malakul maut sebagaimana di dalam ayat Al-Quran tu lah. Mana dalam ayat Al-Quran, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Kan itu baca. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Kata olehmu ya Muhammad, yang akan mematikan akan kamu adalah oleh malakul maut. Yang mematikan adalah malakul maut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Lam bagi atas. Jadi nak comelnya baca dengan dan malakul maut ialah yang mengambil nyawa. Kalau baca dengan maliku, boleh makna dia. Boleh juga, bukan kata salah. Dicomel. Tapi kita duk dengar budak-budaknya malikil maut, malikil maut. Bukan lam bagi bawah. Lam bagi bawah yang kita biasa duk dengarnya. Malikil maut. Dia mim, lam, kaf. Dia baris yang berbeza, keluar makna yang berbeza. Baris yang berbeza, keluar makna yang berbeza. Yang kita baca dalam wirid solat tu. Yang kita baca dalam wirid solat, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Ming bagi depan, lam bagi mati. Qul yatawaffak Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Lam bagi mati, mim bagi depan. Waktu kita baca gitu. Mulkun, malakun, malikun, milkun. Ada 4 bacaan. Ada ni? Ada 4 bacaan. Mim, lam, kaf. Dia ada 4 bacaan. 4 bacaan tu makna tak sama dah lah. Mulkun, malakun, malikun, milkun. Apa ni? Mulkun tu'til mulka man tasha. Mulk di situ kerajaan. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Memberi oleh Ta'ala akan kerajaan bagi siapa yang ia kehendak. Tu'til mulka man tasha, engkau mengurniakan kerajaan bagi siapa yang engkau kehendak. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau mencabut kerajaan, engkau menjatuhkan akan kerajaan dari siapa yang engkau kehendak. Tu kerajaan. Naik kerajaan, jatuh kerajaan adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kehendak Allah dengan redha Allah dia tidak berlaziman.
Naik kerajaan Nabi SAW, kehendak Engkau ya Allah. Naik kerajaan Nabi Sulaiman AS, kehendak Engkau ya Allah. Naik kerajaan Namrud laknatullah, kehendak Engkau ya Allah. Naik kerajaan Fir'aun laknatullah, kehendak Engkau ya Allah. Kehendak Allah lah ke? Tapi kehendak Allah dengan redha Allah tidak berlaziman. Jadi kerajaan besar Amerika, kehendak Engkau ya Allah. Jadi kerajaan kuasa besar Israel laknatullah, kehendak Engkau ya Allah. Kehendak Allah lah ke? Jatuh kerajaan pun kehendak Engkau. Tapi pegangan kita ahli sunnah, kehendak Allah, redha Allah tidak berlaziman. Jatuhnya Khalifah Utsmaniyah, kehendak Engkau ya Allah. Naik kerajaan sekular Mustafa Kamal Atatürk, kehendak Engkau ya Allah. Dah mana Tuhan redanya? Kehendak Allah, redha Allah tidak berlaziman. Yang Tuhan redha mana? Radhiyallahu anhum. Telah redha Allah daripada mereka itu siapa? Mereka yang beriman dan beramal soleh. Itu yang Tuhan redha. Yang beriman, yang beramal soleh, dikurniakan kerajaan. Allah kehendak serta Allah redha. Orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh naik menjadi kerajaan, kehendak Engkau ya Allah, tapi Allah tidak redha. Itu pegangan kita. Kehendak Allah, ingat baik, redha Allah tidak berlaziman. Ini akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Naik menjadi kerajaan, itu menjadi bukti Allah redha. Ada Allah redha, sesiapa yang beriman dan beramal soleh, Allah redha. Jadi kerajaan ke, tak di kerajaan ke, Allah Ta'ala redha. Janji beriman dan beramal soleh. Beriman beramal soleh, Allah qadakkan menjadi kerajaan. Ujian besar daripada Allah. Orang yang tidak beriman, tidak beramal soleh, jadi kerajaan. Itu istidraj daripada Allah. Allah beri sampai masa di hari akhirah. Besarlah balasan seksaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kehendak Allah, redha Allah tidak berlaziman. Jatuh kerajaan, kehendak Engkau ya Allah. Allah redha ke tidak? Allah redha kepada yang beriman dan beramal soleh. Kalau Allah tak redha, kenapa Allah kurniakan kerajaan? Istidraj daripada Allah. Ambil munah atas dunia sementara. Di hari akhirah, panjanglah pembicaraan, lamalah keseksaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dapat kerajaan, jatuh kerajaan, kehendak Engkau ya Allah. Al-mulk, kerajaan. Malakul maut, malakun tu mufrad, satu. Jamak dia apa? Malaikah. Itu banyak jamak. Malaikah tu banyak tu. Dia kalau satu malak, malakun satu malaikah, malakani dua malaikah, malaikatun itu tiga ke atas. Itu malaikah. Jadi malakul mauti, kul yatawaffakum malakul mauti. Apa makna malakul maut? Malaikah yang membicarakan kematian. Itu mulkun, kerajaan, malakun, malaikah. Kita baca dengan malikil maut. Malikil maut. Malik. Apa dia malik? Malik yaumiddin. Apa dia malik? Raja. Malik ni ketua, raja. Jadi kalau sebut dengan malikil maut, ketua yang membicarakan kematian. Siapa? Israel. Jadi malakul maut pun Israel juga. Malikil maut pun Israel juga. Patut kata malakul maut pun boleh, malikil maut pun boleh. Dua-dua Israel belaka. Malakul maut, malaikat yang membicarakan kematian. Siapa? Israel. Malikil maut, ketua yang membicarakan kematian. Siapa ketua dia? Israel. Lepas tu kaki tangan dia malah ketuanya Israel. Itu malikil maut. Malik.
Malik tu lah. Malik Fahad. Dulu kan. Malik Fahad. Dululah. Malik apa? Raja. Lepas tu kalau milkun. Milkun. Mulkun kerajaan, malakun malaikah, malikun raja, malik raja, milkun min bagi bawah pula, malakun malaikah, malikun min bagi atas lagi tu raja, milkun lam bagi mati, min bagi bawah, milkun. Apa dalam ayat milkun? Milkun. Milkun. Milkun tu milik lah, kepunyaan. Milkun, milik, kepunyaan. Tengok tu. Ejaan sama je. Mim, lam, kaf, 3 huruf. Keluar 4 baris, 4 makna. Mulkun kerajaan, malakun malaikah, malikun raja, milkun miliklah, milik kepunyaan. Mana? Lepas tu kita tak ada baris. Nak buat baris apa situ mim lam kaf? Ni apa? Tu gomo ada. Tu apa ni? Apa sebutan tu lah, drama-drama lama tu. Apa tu? Bantai ke apa? Bubuh je lah. Tengoklah tepat tu nak baca baris macam mana. Tengok makna lah pulaknya. Cuma sini kita ambil 2 je lah. Malakul maut dengan malikul maut. Lam bagi atas 1, lam bagi bawah 1. Tapi nak comelnya baca dengan lam bagi atas lah. Malakul maut, malaikah yang membicarakan kematian. Kalau malikul maut, raja ketua yang membicarakan kematian, malakul maut ke, malikul maut ke, Israel lah. Mana boleh baca dua-dua, tapi yang comelnya baca dengan malakul maut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Ikut ayat Quran lah. Malakul maut. Dan malakul maut ialah yang mengambil nyawa. Yang mencabut nyawa adalah malaikat Israel. Malaikat Israel yang membicarakan kematian. Yang mengambil nyawa. Ini bicara majazi belaka ni. Dan malakul maut ialah yang mengambil nyawa. Yang mematikan anak Adam adalah malakul maut, malaikat Israel. Kita malaikat Israel ni kita ingat sangatlah. 10 malaikat ni hak paling popular malakul maut ni malaikat Israel dah. Hak tu lah, hak nasyid ni, selimut putih apa tu. Kan? Bukan bila Israel tu lah, bukan nasyid selimut putih. Bila Israel, Israel tu kenal sangat. Sebab apa? Mari dia tak ada lah. Arwah lalu dah mari dia. Tak kira umur. Sampai masa mari malaikat Israel, tua muda sama. Arwah lah dia ni. Hak kita biasa dia ingatnya Israel. Lepas tu muka nakir tau. Muka nakir. Tu orang tu dia sebut tu dalam alam barzah tu ada muka nakir. Lepas tu roki ati. Hak duduk sebut semua. Dia ketua malaikat ada 4. Jibril, Mikail, Israfil. Kemudian Israel. Ni 4. 4 ni kepala malaikat. Jibril ataupun Jibril ataupun Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ada 4 malaikat ketua dia panggil. Ketua malaikat. Dia penyuruh asak dia, ketua dia. Israfil ni
yang meniup sangkakala. Tugas dia. Itu ketua malaikat ada 4. Jadi malaikat Israel yang mengambil nyawa ni, ini bicara pada zahir. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Malaikat Israel lah cara zahir. Tapi hakikinya, hakiki, di dalam ayat Al-Quran yang lain Allah Ta'ala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang menyempurnakan nyawa-nyawa. Allah yang mematikan sampai masa matinya nyawa. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mematikan, bukan malaikat Israel. Dah satu ayat, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Malaikat Israel yang mematikan. Ayat yang lain pula, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Itu ayat lain pula, Allah yang mematikan. Jadi macam mana ayat Quran ni jadi seperti tak sama ni? Seperti bertentangan. Seperti tanakuk dipanggil. Bertentangan ayat Quran, mustahil sama sekali. Sebab Al-Quran kalamullah. Kalam Allah mustahil berlawanan. Adapun kalam percakapan manusia ni, sekali kata begitu, sekali kata begini. Yang mana tipu terang-terang, mungkin janji terang-terang, tapi boleh pusing-pusing, tipu jadi benar, mungkin janji jadi baik. Ni. Ni apa ni? Percakapan lidah manusia atas dunia sementara. Tapi nak ceritanya, kalam manusia sekali dengan sekali bertentangan tak pelik. Tapi Al-Quran kalamullah. Bertentangan Al-Quran mustahil sama sekali. Dan macam mana ayat malaikat yang mematikan, ayat Allah yang mematikan, malaikat yang mematikan, itu hukum zahir. Hukum zahir. Batin hakiki, Allah Ta'ala lah segala-galanya. Malaikat makhluk, makhluk lemah, tidak ada perbuatan. Itu hakiki. Sama ya juga kalau bicara bab kematian. Kenapa mati? Kerana dibunuh, kerana ditikam, kerana dilanggar. Itu cerita asbab. Israel satu. Mati kenapa? Kerana dibunuh oleh orang, ditikam oleh orang, ditembak oleh orang, dilanggar oleh orang. Itu cerita asbab lah ke? Yang mematikan Allah Ta'ala. Bukan kata kita menyandarkan kepada orang yang membunuh, menikam, menembak. Bukan kita menyandarkan pada Israel lah yang mengambil nyawa. Itu pun sama sahaja. Majazi letak pada zahir. Letak je, bukan hakiki ni. Dan malakul maut ialah yang mengambil nyawa. Itu majazi, bukan hakiki. Jadi sebagaimana kita kata Israel yang mematikan, samalah. Kita kata mati kerana dibunuh, ditikam, ditembak, sama je. Dilanggar oleh orang, sama je. Tak ada salah. Dan bila sebut kata mati kan, orang akan tanya. Sebab yang kita tahu dianya segar. Tak ada penyakit mana. Penyakit tu ada belaka sikit sebanyak. Tapi tak timbullah dia orang-orang yang sakit berat-berat. Sakit tu ada belaka sikit sebanyak orang ni. Tapi secara umumnya dia orang sehat. Tiba-tiba dapat berita dia mati. Maka akan timbul pertanyaan, mati kerana apa? Itu pertanyaan biasalah. Pertanyaan normal. Mati kerana apa? Kalau orang tu yang memang uzur dah, duk terlantar dah, keluar masuk hospital dah, dapat berita dia mati, kita tak tanya dah. Sebab kita maklum dah, dia dalam keadaan tak sihat, uzur, sakit, berulang alik ke hospital. Kita tak akan tanya dah mati kerana apa. Tapi kalau yang kita tahu dia orang sihat, dapat berita mati, pertanyaan biasanya, mati kerana apa? Itu tajuk asbab. Orang salah pengajian, bila ada orang tanya mati kerana apa, dia marah. Mati kenapa? Kenapa apa? Allah mematikan mati ya. Macam tahu Tuhanmu ni. Dia marah.
Allah yang matikan. Tak ada kerana-kerana. Tak ada Tuhan pasal gitu. Mereka tanya kerana. Syirik gitu tu. Allah. Oh, ni mengaji karut. Ni mengaji karut. Dia ambil dia guru karut. Salah sangat-sangat. Bukan salah sikit ni. Salah sangat-sangat. Jahil sangat kalau gitu. Dia hidup kerana. Malah pada zahirnya kenapa? Hak ni mati kerana malaikat Israel yang mengambil nyawa. Pada zahir dia gitulah. Jadi mati kerana apa? Atas dia timbul. Kerana dibunuh, ditikam, ditembak. Mati kerana apa? Kerana serangan jantung. Mati kerana serangan jantung. Mati kerana apa? Tak tahu kerana lah. Tersedar gebah mati. Kemungkinan kerana jantung. Gitu je lah. Sebut kerana tak ada apa-apa pun. Itu hanya pada zahir. Oh, tanya kerana pun tak boleh. Sebut kebetulan pun tak boleh. Ni sungguh ni. Jumpa. Oh, kebetulan. Jumpa sining. Cadang nak pergi rumah. Nak beri surat jemputan kahwin. Dah jumpa dah sini. Kebetulan jumpa sining. Oh, kamu dia marah. Kamu ni kebetulan. Allah telah menentukan kamu akan berada di sini. Dan dia pun berada di sini. Maka jumpalah. Bukan kebetulan. Allah yang menentukan. Tak ada Tuhan kamu ni kebetulan. Ini cerita benda sebenar ni. Pengajian yang karut. Memanglah tetap ada Allah yang menentukan. Dia tadi kata kebetulan kerana kita tidak pakat nak jumpa di tempat tu. Betul kebetulan. Ketentuan Allah tu pegang kita tetap dah. Yang kebetulan tu pun ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Cakap kebetulan pun tak boleh. Ni karut belaka lah ni. Jadi sandar kepada malakul maut yang mengambil nyawa itu hanya pada zahir. Hakikinya Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Itu ayat yang kita tak pandai nak baca. Ayat yang kita baca sama. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yuhyi wa yumit. Menghidup ia Allah dan memati ia Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Ta'ala atas tiap satu amat kuasa. Tengok. Yuhyi wa yumit. Menghidup oleh Allah dan memati oleh Allah. Bukan Israel. Bukan Israel yang mengambil nyawa. Bukan malakul maut yang mematikan. Allah yang menghidup. Allah yang mematikan. Yuhyi wa yumit. Menghidup oleh Allah dan memati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu hakiki. Ada ni. Jadi malakul maut ialah yang mengambil itu hanya pada zahir lah. Dan wajib beriman bahawa semati itu dengan rentahan Allah pada azal. Mati dengan rentahan Allah pada azal dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada azal. Mati ni rentahan Allah. Apa ni rentahan Allah? Ketentuan Allah dan perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mati biasa, ketentuan dan perbuatan Allah. Mati kerana dibunuh tadi pun ketentuan dan perbuatan Allah. Ini kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mati biasa, rentahan Allah. Mati kerana dibunuh, rentahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mati kerana kemalangan contohnya, rentahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muda-muda lagi mati kerana dibunuh. Muda-muda lagi mati kerana berlakunya kemalangan. Mati biasa ni mati biasa tu lah. Orang tua-tua meninggal, tu mati biasa. Rentahan Allah. Mati dibunuh, mati kemalangan, rentahan Allah. Dan memanglah mati macam mana pun ketentuan dan perbuatan itu pegangan kita Ahlussunnah wal Jamaah.
Ini wajib kita beriman. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah.